Ini bagus untuk saya sebab bila saya dibagi macam dalam airport kan. Okey, biasanya bila dibagi peluang begini sebenarnya saya memang betul-betul peluang begini mengajar. Sebenarnya saya pun belajar juga sebab saya berkongsi ilmu yang sebelum ni yang saya pernah belajar masa 10 tahun yang lepas. Jadi bila dibagi peluang begini memang saya akan gunakan sebaiknya untuk berkongsi apa yang saya belajar sebab sekarang kita faham di Malaysia ini sendiri industri lawak semakin kehilangan pelapis. Jadi inilah peluangnya untuk kami mencari pelapis yang baru agar lawak dekat Malaysia ini tidak tenggelam begitu saja. Tapi kan, ya, walaupun dah lama dalam industri kan, layak ke? Soalannya, layak ke awak mengajar orang? Dah cukup ilmu ke? Kalau benda ini sebenarnya bukanlah saya mau cerita saya ni bagus, hebat. Tapi kalau dengan saya pernah jadi juara, saya pernah nombor 2, saya pernah nombor 3, nombor 2, nombor 4, nombor 1, nombor 2. Mana lagi yang tidak layak di situ? Sedangkan saya sudah banyak masuk program. Bukan saya masuk satu program saja. Masuk satu program, nyanyi satu lagu, terus kalian nombor 1. Perasan. Cakap apa tu? Siapa tu? Saya tidak cakap dengan siapa-siapa. Saya bercakap nasihat diri sendiri. Tapi kan untuk program ini kan apa yang aku curahkan kepada mereka, kepada semua peserta? Saya akan curahkan ilmu yang saya ada, tapi bukan semua. Sebab kita faham, walaupun kita sama-sama pelawak, kita akan jadi pesaing satu hari nanti. Bukan pesaing secara tidak sehat. Cuma saya tidak akan bagi semua ilmu yang saya ada. Takut ke? Mestilah takut. Nanti orang cantas saya punya rezeki. Saya sekarang ni untuk 10 tahun lagi masih di Kelakar, alhamdulillah. Kalau boleh saya nak pastikan lagi 20 tahun akan datang Kelakar lagi. Saya tidak mau bagi semua ilmu yang saya ada. Pergi cari sendiri. Banyak cantik. Dalam ramai-ramai ni mungkin ada yang aku sendiri goyang. Bukan goyang macam siapa yang boleh diketengahkan lah dengan ramai-ramai. Of course, kalau saya dibagi pilihan, saya akan cari yang handsome. Tapi rata-rata yang dekat dalam semua pelawak tak ada handsome. Saya claim lah, saya pelawak Malaysia yang paling handsome. Gitu. Setuju kan? So kriteria dia kena handsome ke? Kena handsome. Pelawak ni? Yalah sebab pelakon handsome, penyanyi handsome, pelawak kalau handsome package. Tapi rata-ratanya yang handsome setakat ini saya lah kot. Yakin ni klaim diri sendiri? Yakin. Kita kena yakin. Sebab banyak orang sekarang saya yakin dia itu nombor 1. Jadi kita kena belajar daripada situ. Saya yakin handsome, suara saya sedap, saya kelakar. Gitu. Habis kena kecam. Saya bercakap juga pasal aktiviti harian kan. Kalau macam tengok sekarang ni macam banyak kepada yang mathematika semua kan. So apa yang aku nak capai sebenarnya, target sasaran semua, apa yang you buat selama ni, apa yang you nak? Sebenarnya saya tak ada target tau. Sebenarnya apa yang saya buat ni sebenarnya macam melilau. Sekejap buat baik, sekejap buat jahat, sekejap buat tu, buat ni. Kita macam mana, kita ikut arus. Kalau arus tu nak perlukan kecaman, kita ikut kecaman. Why not? Sekarang ni orang suka kecam. Bila kecam popular, boleh buat duit, boleh buat produk. Gitu. Okay, tapi di sebalik kerja-kerja amal tu, apa yang awak dapat? Apa yang saya dapat? Saya dapat receipt yang banyak, akibat keluar duit yang banyak. Betul kan? Syukur. Ada lagi? Okey, lain-lain lepas ni dalam juga tak nampak. Sebenarnya ramai yang tertanya saya sebab saya ni famous sangat ke orang tanya? Itulah Instagram, Facebook saya akan kurang update. Tapi saya baru-baru ni saya berlakon satu filem bergandingan dengan, saya boleh sebutlah, Nora Dennis dengan Rin Rahim. Saya jadi hero. Tajuk? Sebab tu saya berani saya cakap saya handsome. Tajuknya Sumpahan Malam Raya. Cerita hantu, bukan hantu. So tayang Malam Raya? Filem itu akan diterbitkan Malam Raya tahun depan. Malam Raya disiarkan di Pawagam Bampiran. Tidak kisah raya apa, raya Cina ke, raya Melayu ke. Sebab dia Sumpahan Malam Raya. Letak raya je. Play safe. Tadi aku cakap macam sekarang ni jarang update di FB, IG apa semua. Kenapa? Ada sebab tertentu ke atau ada sebabnya? Kenapa? Sebabnya ini pandai dia korek. Gitu pandai dia korekkan. Okey, sebenarnya bila baru-baru ni saya dah buat post
gambar berlakon, ialah kadang-kadang bini saya pun terasa jugalah, ialah sebab bergambar intim. Jadi benda tu takutlah kalau boleh kita elakkan lah. Jadi saya kurang update benda-benda macam tu. Lagi satu, bila saya update, macam contoh saya pergi buat bantuan syuting, akan banyak DM tanya bantuan. Banyak lah. Bukan tak, itu pun scam. Kebanyakannya saya dah bukan saya nak cakap, saya banyak kali kena scam. Sebab iyalah, bila saya kalau dah hantar gambar anak, saya tidak boleh tu. Gambar anak dihantar, saya akan automatik jadi macam tutup mata hantar. Tahu benda tu, bila bini saya cakap benda tu scam. Jadi Betul, banyak lah sekarang tu. Pernah mengalami kerugian ke? Paling besar berapa jumlahnya? Kalau saya cakap banyak tu. Tak apa, cakap je. Dia tak cari. Boleh sampai 10,000. 10,000. Itu yang awak hantar, yang awak tahu scam. Itu tanpa pengetahuan bini saya. Awak tahu itu scam tapi Tak tahu. Kira macam mana tahu scam lepas tu? Lepas benda tu dia dekat DM dengan IG bini saya, benda tu bila kita buat perbandingan, benda yang sama. Macam template sama. Yes, bayangkan kalau satu hari 10 artis dihantar dalam 6 orang. Nama je berbeza. Nama beza. 10,000 tu berapa? 10,000 alamak. Kalau saya ada receipt saya tunjuk tahu. Tapi 10,000 lah. Tapi gambar tu memang yang kalau kau tengok terus yang macam luluh hati macam tu. Luluh hati sebagai seorang jantan. Lemah tahu. Betul lah. Kan? Itu masih lagi orang kata menderma. Masih lagi menerma. Masih lagi ramai yang tanya-tanya band jenazah apa cerita. Alhamdulillah sekarang band jenazah sudah dalam proses, orang cakap dah nak siap. Saya tunjuk gambar sikit lah. Nanti hantar gambar lah tu. Buat ni. Saya tunjukkan bini saya. Itu pun bini saya yang buat. Tengok ni, ni separuh. Dan benda ini akan dihantar pergi Sabah. Bukan sebab di Sabah tu banyak orang meninggal. Cuma fokus di sana sebab di sana barang-barang perkhidmatan begini ni kurang susah. Jadi kita ambil contoh dekat yang, sebab saya duduk di bandar, saya ambil benda-benda tu, saya bawa pergi kampung. Why not? Okey, jadi bercakap pasal ialah program-program amal ni kan, kalau tengok kan macam memang awak banyak buat di Sabah kan. So adakah ini cara berbakti kepada peminat-peminat di sana? Sebenarnya saya kalau ramai yang tanya kenapa di Sabah saja, kenapa di tempat lain? Sebenarnya banyak tu di tempat lain. Cuma saya ni bila tak reveal, bini saya pun marah sebab benda-benda begini kita kena tunjuk dekat media sosial, bukan sebab kita pelagak, riang, tapi untuk jadi contoh untuk orang-orang lain. Tapi bila melibatkan amount besar, sebenarnya kami nak lari daripada income tax. Wah, Itu bila ada boleh tak kongsi cerita, orang kata kan bila kita buat amal kebajikan ni Tuhan akan tunjuk cepat sangat. Kata rezeki-rezeki lain boleh masuk. Ada tak macam pengalaman? Itu sebenarnya kan kalau saya cerita yang benda yang saya rasa sendiri, memang ada. Bila saya pernah bank in, saya beritahu lah, saya pernah bank in. Saya setiap bulan saya akan bagi duit dengan mak saya. Tak pernah miss daripada start saya masuk ke rancangan industri sendi ni. Setiap bulan saya akan bagi 500 setiap bulan, sikit lah. Walaupun payment saya kadang-kadang banyak, bukan sebab ada benda lain lah, tapi tidak pernah putus. 500 sampai sekarang alhamdulillah tak pernah putus-putus saya punya job. Bila orang cakap, bila kita berbaik dengan ibu bapa kita, rezeki itu memang akan, kita tidak tahu datang daripada mana-mana. Hari itu saman parking, tahu ada orang bayarkan. Wah, gitu hebat. Bila kita pergi tempat macam perkhidmatan awam macam pergi tempat nak buat JPN ke apa, queue tu cepat tau. Tuhan permudahkan lah urusan. Bukan pakai kabel tau. Orang permudahkan, kita pun cepat. Senang semua. Bila dekat tempat jam pun, tempat jam memang tak boleh elak lah. Semua baik tak baik semua jam. Tadi cakap kan macam takut wife cemburu semua kan. So berlakon tu hati-hati ke? Memang saya filem ni saya rasa saya keluar filem ni saya akan dibantai kau-kau, sebab sekarang kita faham Malaysia punya culture, kita kena hormat. Bila bukan murim, bila persentuhan tu kita akan jadi isu lah. Sekarang ni lakonan Atu paling banyak dibantai Hantu Bonceng
Atu bonceng, abang tengok channel mana ni? Okey, tapi tahu dikecam, tapi kenapa buat juga? Kenapa buat? Saya tak ada pilihan. Kalau kamu mungkin di tempat saya, untuk aja tengok amount yang banyak, kan? Tu bonceng dah Kamu lama. tak akan ada pilihan. Dan sesungguhnya Tuhan tu Maha menerima taubat. Amin. Amin. Selamat saya punya jawapan kan. Okey. Lepas tu ni lah Alas sentuh lah. sikit pasal ibu tadi kan, memandangkan setiap bulan tak miss kan. Mungkin ada pengorbanan ibu yang Artu macam sampai sekarang masih ingat lagi, kesukaran Oh, ya. struggle, hustle Struggle. semua. Saya ingat yang masa saya struggle, yang betul-betul struggle yang saya tak boleh lupakan pasal ibu saya, masa saya bekatan. Umur apa? Umur apa? Sekarang umur 30. Okey, pengorbanan ni Berkatan lah. Masa saya bekatan tu saya tingkatan 3. kenapa lambat? Itu sebab di sana susah bayangkan. Oh, ya ke? Pasal bekatan pun susah nak sampai dekat sana. Oh my god. Tak, kemudian tak ada ke kat sana? Ada, cuma tok kemudian dia tengok orang. La ilah. Kadang-kadang kita orang bila ada program daripada Semenanjung, daripada KL, orang buat program bekatan beramai-ramai, baru ada peluang. Bayangkan umur saya time tu tingkatan 3, saya yang paling besar, tak berbulu doktor. So akhir balik ni akhir balik lambat lah ni. Lambat. Akhir balik. Itu yang fresh. Okey, tadi pengorbanan apa? Pengorbanannya dia Tak boleh keluar pengorbanan dia pujuk saya supaya saya pergi bekatan lah. Oh, pujuk je lah, bukan jaga. Saya malu sebab Dia tak advance je macam ada Tingkatan Mika. 3 weh. siapa ada keyakinan tu? Siapa ada Iyalah. keyakinan? Nak tengok. Jangan berjadi gaduh pasal saya bekatan tingkatan 3. Tapi itulah betul lah. Saya tingkatan 3 baru bekatan. Mak saya bagi keyakinan lah. Sebab bukan semua orang tahu boleh berbagi keyakinan. Walaupun time tu saya sudah ada girlfriend. Dia ingat takkan tadi saya pergi kelas. mak tak cukup tidur, jaga awak apa semua. Dia cukup tidur. Paling senang lah adik-beradik kita orang nak jaga saya. Melainkan melatih. Masak. Melatih susah nak jaga. Dia sampai umur 7 tahun nak incubator lagi. Bayangkan. Biar betul. Tengok muka dia pun tahulah. Carut.